Dia tanya Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Ya Rasulullah, macam mana wahyu datang kat kamu? Dia tanya satu soalan agama, soalan yang dia tak nampak, kerana wahyu datang pada Nabi, wahyu ghaib. Dia nak tahu macam mana wahyu datang. Maka Nabi jawab, Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Kadang-kadang wahyu itu datang bunyi macam bunyi loceng. Wahyu tu kadang-kadang dia datang, kata Nabi, bunyi macam bunyi loceng. Tuan tahu kok loceng kan? Okey. Bila bunyi macam bunyi loceng, Nabi kata wa huwa ashadduhu alai. Bila datang macam bunyi loceng tu sangat berat untuk aku. Okey, kita stop sekejap kat sini. Ada riwayat daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, wahyu ni bila datang kat Nabi, kami dengar macam bunyi dengung lebah. Dan riwayat tu sahih. Umar kata, kami dengar macam bunyi lebah. Nabi kata macam bunyi loceng. Orang yang tak teliti baca hadis, dia kata, tengok, dah bercanggah lah. Mana satu yang betul ni? Lebah ke loceng? Maka dia terus jadi anti hadis. Kerana hadis pada dia tak boleh pakai, lah bercanggah. Sebenarnya kalau dia berhenti kejap, tanya orang yang berilmu, tanya pakar-pakar hadis, akan dapat jawapan. Yang kata bunyi macam bunyi dengung lebah tu siapa? Omar. Yang kata bunyi macam bunyi loceng tu siapa? Nabi. Nabi yang terima wahyu, dia dengar macam bunyi loceng. Orang duduk sebelah dengar macam dengung lebah. Kan telinga tak sama. Telinga tak sama, telinga orang beza-beza. Ada lagu yang orang enjoy dengar, tapi saya dengar lagu tu, saya kata, kok mana enjoy dengar lagu ni? Aku tanya apa khabar, aku tanya apa khabar. Ni lagu ke syair? Nak bercakap ke nak menyanyi? Tapi ada orang enjoy dengar, dapat anugerah macam-macam lagu tu. Ini off record lah kan. Sekejap dia kata, ustaz dengar lagu pula. Tapi kadang-kadang kita dengar radio, kita kata, kok mana syok lagu ni? Tapi menang lagu tu, dapat anugerah macam-macam. Kan telinga tak sama, orang dengar enjoy kan? Orang yang berumur dengar lagu Jeffrey Dean, bukan main lagi dia goyang kaki. Dengar lagu rock, dia kata serabut aku. Betul tuan kan? Tapi budak-budak muda, dia dengar lagu rock, dia syok. Dengar lagu Jeffrey Dean, dia kata, alah lagu slow tu. Telinga berbeza. Macam tu juga Umar, dia dengar macam dengar bunyi dengung lebah. Nabi kata dia dengar bunyi loceng, dan Nabi yang terima. Orang sebelah dengar macam dengung lebah. Baik, itu pertama. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata, la tashabul malaikah rifqatan fiha jaras au kalb. Malaikat tidak akan mengiringi satu kumpulan yang berjalan, yang bermusafir, yang mana dalam kumpulan tu ada bawa loceng atau anjing. Malaikat tak akan iring. Maka ulama mengatakan loceng ni makruh. Hukum loceng ni makruh. Syarak tak suka. Macam mana Nabi boleh samakan benda yang Islam tak suka dengan wahyu? Laju sangat kata. Okey, kalau laju sangat begitu, macam mana Islam boleh samakan ataupun Islam boleh mengumpamakan wahyu yang sangat mulia dalam Islam dengan satu benda yang makruh? Kita sebut begini, bila dia samakan wahyu dengan loceng, dia bukan samakan daripada semua sudut. Dia hanya samakan daripada satu sudut, iaitu dengung tu. Sebab loceng tu dia ada macam apa? Dering tu kan? Dering tu yang sama, tapi bentuk tak sama. Macam ni, ada hadis Nabi sebut, Nabi kata, yaqta'us salah al-kalb wal himar wal mar'ah.
salat menjadi terputus dengan anjing, keldai dan juga perempuan. Dengar sister ni Islam ni dia marah. Dia kata macam mana orang perempuan boleh jadi standard dengan anjing dan keldai. Dia tak faham hadis ni. Sebenarnya hadis ni sahih daripada Nabi. Dan Nabi bukan nak samakan orang perempuan dengan anjing dan keldai daripada semua sudut. Dia hanya nak samakan daripada satu sudut, iaitu tiga-tiga benda ni menghilangkan khusyuk orang yang salat. Dari sudut tu sama, tapi macam mana caranya dia menghilangkan khusyuk tu beza. Orang yang sedang salat tiba-tiba lalu anjing, hilang khusyuk dia sebab dia takut kena gigit. Hilanglah khusyuk. Dia tengah salat tiba-tiba keldai lalu, hilang khusyuk juga. Tapi bukan sebab takut, sebab menyampah lah. Kerana bau himar yang kuat, suara himar yang mengganggu, hilang juga. Tapi bezalah cara hilangnya tu. Dia tengah salat tiba-tiba perempuan lalu, anak dara lalu, hilang khusyuk. Tapi bukan sebab takut, bukan sebab benci. Sebab ni orang lelaki kena jawab. Nampak macam soleh je dia ni. Macam nerd je tak faham kan. Bila dia solat, orang perempuan lalu, lawa lalu, kan main catwalk depan kita kan. Maka berlakulah proses pengusyaran. Dia usyak, surah apa aku baca tadi? Tak ingat lah. Maka hilang khusyuk. Tiga-tiga benda yang Nabi sebut dalam satu hadis ni ada satu persamaan, iaitu menghilangkan khusyuk. Bukan nak samakan orang perempuan daripada segenap sudut dengan anjing dan himar. Begitu juga dalam kes ni. Bila Nabi samakan wahyu dengan loceng, bukan samakan daripada semua sudut, hanya daripada satu sudut, iaitu bunyi dengung tu. Dan Nabi tak boleh nak gambarkan kepada orang, kepada sahabat, kepada Harith ni, kerana Harith ni tak terima wahyu. Benda yang paling hampir, yang dia boleh faham, yang dia boleh nampak, yang dia boleh dengar dan rasa, loceng. Dan Nabi kata dia berat. Pasal apa berat? Kenapa Nabi kata berat? Dua sebab. Wahyu ni bila dia turun, Nabi rasa berat kerana dua sebab. Yang pertama, kerana Quran tu memang berat lah. Kerana Quran tu kalamullah, kalam Allah. Sifat kalam Allah ni sangat berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kata Allah. Kami akan campakkan kepada kamu satu kalam yang berat dalam Al-Quran. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ada lebih kurang dalam 10 minit. Lepas tu saya buka soal jawab, 15 minit untuk soal jawab. Dalam dunia ni dia ada perkara yang kita panggil sebagai sunnatullah. Apa maksud sunnatullah? Undang-undang Allah. Undang-undang Allah di atas muka dunia ni tetap dan tidak berubah. Apa contoh undang-undang? Siapa lapar, nak kenyang, kena makan. Itu undang-undang Allah. Siapa yang nak berilmu, kena membaca. Itu undang-undang Allah. Siapa nak zuriat, kena kahwin. Undang-undang Allah. Betul? Okey nah? Undang-undang Allah dalam dunia ni, bila mana dua makhluk nak berinteraksi, dua makhluk yang berbeza sifat dia nak berinteraksi, dia mesti ada kesesuaian. Ini falsafah sikit, yang saya yakin lah, kalau tuan-tuan baca sendiri mungkin tak akan dapat huraian ni. Bila mana dua makhluk yang berbeza sifat nak interact, dia mesti ada kesesuaian. Saya dengan tuan-tuan, kita boleh interaksi kerana kita sama, manusia dan manusia. Kita tak boleh interaksi dengan malaikat
Kerana malaikat tu sifat dia beza dengan sifat kita. Kerana malaikat tu dicipta daripada cahaya, kita dicipta daripada tanah. Maka satu jisim yang dicipta daripada tanah dengan satu jisim yang dicipta daripada cahaya tak sama. Tapi oleh kerana Jibril ni malaikat dan Nabi ni manusia, bila mereka nak berinteraksi tak sesuai, maka perlukan kepada kesesuaian. Maka dalam kes yang pertama, bila Nabi sebut, bila wahyu tu datang bunyi macam loceng, maknanya Nabi dipaksa untuk masuk ke alam malaikat. Nabi dipaksa masuk ke alam malaikat dan Nabi rasa berat. Kerana apa? Kerana bila satu jasad yang keras macam kita ni nak masuk ke alam yang halus, dia perlukan sedikit rasa berat. Macam mana orang kena histeria. Kau orang kena histeria, bomoh yang nak berinteraksi dengan jin, dia akan menurun dulu Kerana kita ni satu jasad yang keras. Maka Nabi rasa berat. Kemudian Nabi kata, fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Selepas daripada Nabi dipaksa masuk ke alam malaikat dan berinteraksi dengan Jibril, Jibril akan baca dekat Nabi wahyu. Dia wahyu ni ada dua jenis. Satu wahyu matlu, satu wahyu ghairu matlu. Wahyu yang dibaca dan wahyu yang tidak dibaca. Wahyu yang tidak dibaca, wahyu yang berbentuk hadis selain daripada Quran. Kadang-kadang Nabi dapat wahyu melalui mimpi. Kadang-kadang Nabi dapat wahyu melalui ilham. Yang ni tak baca. Tapi bila Jibril turun nak hantar Quran, Jibril akan datang kat Nabi, Jibril akan bacakan Quran tu pada Nabi satu persatu. Nanti hadis akan datang, kita akan tengok. Nabi akan baca dekat Jibril. Jibril akan baca dekat Nabi satu persatu. Macam mana yang kita baca Quran hari ni, macam itulah Jibril baca kat Nabi. Dan Nabi baca pada umat dia. Dan Nabi kata apabila Jibril ni dah baca dan beredar, aku terus hafal dan aku bacakan kepada umat. Kemudian Nabi kata, wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajula fayukallimuni. Dan kadang-kadang Jibril datang menyerupai seorang lelaki, dia bercakap dengan aku. Jibril datang ke aku, tadi aku dipaksa masuk ke alam malaikat. Kali ni Jibril pula turun jadi manusia. Kali ni Jibril pula turun jadi manusia dan berinteraksi dengan aku. Cuma ulama' dia ada bincang, kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab besar kan, syarah Sahih Bukhari macam Fathul Bari, dia syarah hadis ni panjang lebar, dan dia kata adalah sebahagian ulama' cuba bincang, Jibril ni dia besar. Jibril ni besar, satu makhluk yang sangat besar dengan 600 sayap. Jadi bila Jibril ni dia turun jadi manusia, macam mana dia nak buat dengan jisim dia yang besar? Ada orang bincang, ulama' Islam bincang. Ada yang kata Jibril meninggalkan jisim dia yang asal, masuk ke jasad manusia. Selesai je dia masuk balik ke jisim dia yang sebenar. Ada yang kata gitu. Ada yang kata tak, Jibril mengecut macam span, kecut, masuklah jasad manusia. Tapi saya katalah, tak payah bincang, kerana tak ada keputusan. Nanti sampai hari kiamat kita tanya Jibril. Kalau nak tanya lah, rasanya kita pun tak sempat nak tanya kot. Seronok sangat duduk dalam syurga, tak sempat nak tanya, lantak kau lah. Yang penting aku dah masuk syurga lah. Kerana benda ni pada saya tidak ada keputusan untuk kita bincang pun. Okey, Jibril datang jumpa Nabi. Biasanya dia menyerupai seorang lelaki yang namanya Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dihyah. Biasanya Jibril kalau menyerupai manusia, dia akan menyerupai wajah Dihyah. Kenapa wajah Dihyah?
Sebab Dihiyah ni dia smart lah. Dia handsome lah. Dan Nabi pun kalau nak hantar surat, Nabi suruh Dihiyah pergi. Wujud Dihiyah tu adalah sahabat. Dihiyah ni sahabat Nabi. Dan Jibril kalau dia turun, dia menyerupai wajah Dihiyah. Kerana dalam ramai-ramai sahabat, Dihiyah ni kira paling handsome. Dan Nabi pun jadikan Dihiyah ni sebagai utusan dia. Nak tulis surat bagi kat Rom, Dihiyah pergi hantar. Pasal apa? Bukan kerana orang tak handsome ni tak bagus. Dia handsome tak handsome ni kira kan dia pilih kan. Tapi sebab kerajaan Islam ni dia nak berurusan dengan satu tamadun yang besar. Jadi kalau hantar orang yang selekeh, nanti nampak lekeh pula Islam kan. Jadi kena hantar satu orang yang penampilan dia bagus. Kan kita kan tengok orang handsome cakap kan. Orang handsome cakap kita dengar kan. Tapi kalau orang tak handsome cakap tak penuh mengusi. Macam tu lah. Bukan kerana apa, bukan kerana diskriminasi tak. Kerana nak supaya nampak kerajaan Islam tu ada apa? Ada gah sikit lah. Pakaian smart kan. Cakap pun ada etika. Jadi orang tengok, orang dengar kan. Okey. Maka fayukallimuni, kata Nabi, bila dia menyerupai seorang lelaki, dia bercakap dengan aku. Walaupun biasanya Jibril akan datang berbentuk Dihiyah, tapi ada juga kadang-kadang Jibril turun, dia menyerupai satu orang yang siapa-siapa pun tak kenal. Seperti hadis Umar kan. Hadis Umar yang dalam hadis 40 tu, Jibril datang tak ada siapa kenal. Sampai Nabi tanya, "Atadri ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, kau tahu siapa yang bertanya? Dia tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Tahu siapa yang tanya tu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata Umar. Zaka Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril datang kepada kamu nak mengajar kepada kamu agama. Kemudian kata Aisyah, laqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bard. Aku melihat Nabi ketika mana Nabi turun pada dia wahyu dalam pada waktu hari yang sangat sejuk. Fayafsimu anhu, dan Jibril beredar, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, dan bila Jibril beredar, aku melihat dahi Nabi bercucuran peluh. Walaupun hari itu hari sangat sejuk, tapi Nabi berpeluh kerana wahyu itu berat. Wahyu itu berat. Dalam hadis riwayat Ibn Qayyim menyebut satu riwayat, Nabi ketika mana wahyu turun kat dia, kalau dia duduk atas unta tu pun terduduk kerana berat. Kerana berat wahyu tu.